Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang memesongkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui beberapa perkara yang berhubung dengan akidah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tentang wujudnya Allah, nama-namanya Allah yang maha baik dan maha sempurna, dan sifat-sifatnya Allah. Maka pada hari ini kita coba mengkaji perkara-perkara yang memesongkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah itu hendaklah mentauhidkannya pada rububiyah dan uluhiyah. Begitu juga pada asma dan sifatnya, yakni pada nama dan sifatnya. Berhubung dengan asma, dengan nama-nama Allah dan sifatnya Allah, telah kita pelajari dan memahaminya insya-Allah. Untuk memahami perkara-perkara yang menyebabkan terpesongnya manusia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memahami makna tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kerana kebanyakan kita hanyalah mempelajari tauhid asma dan sifat sahaja. Iaitulah sekadar belajar sifat 20, sekadar mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama-ulama Islam telah membuat pengkajian dalam ilmu tauhid. Mereka membahagikan kepada 3, iaitu tauhid asma dan sifat dan af'al, kemudian tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa yang banyak orang duduk belajarnya hanyalah asma dan sifat, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang rububiyah dan uluhiyah tidak dipahami oleh kita. Dengan sebab itulah berlakunya beberapa perkara yang terpesong daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara sedar ataupun cara tidak sedar. Tauhid rububiyah itu, makna tauhid rububiyah itu ialah pengakuan adanya Tuhan pencipta alam ini, mentadbir, mengurus, memelihara alam ini dengan segala peraturannya. Yang dikatakan tauhid rububiyah itu ialah mengaku bahawa alam ini ada yang menjadikannya, ada yang mentadbirnya, ada yang mengurusnya, ada yang memeliharanya, dan peraturan-peraturan yang ada di dalam alam ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan tauhid rububiyah. Tauhid ini menjadi fitrah manusia. Tauhid ini menjadi sifat semula jadi manusia. Walaupun ada manusia yang coba mengingkarinya, tetapi dhamirnya, tetapi hati kecilnya tetap mengakui hakikat itu. Walaupun kita dapat tiada manusia yang cakap dia tak percaya kepada Tuhan, tetapi hati kecil dia mesti percaya kepada Tuhan. Tak boleh dialog, tak boleh dinafikan. Seperti dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran apabila Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun. Dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang dialog, tentang perbahasan, perdebatan di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Di mana Fir'aun ini ialah seorang raja yang mengaku diri dia menjadi Tuhan, dan mengaku dirinya lah yang berkuasa di negeri Mesir. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Tidakkah aku yang berkuasa di negeri Mesir, dan sungai-sungai yang mengalir di Mesir ini adalah mengalir di bawah kekuasaanku. Dan Fir'aun juga berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Di mana Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan ini
telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hati kecilnya percaya bahawa ada Tuhan yang menguasai alam ini. Di antaranya ialah ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Al-Isra ayat 102. Maksudnya, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat itu malaikat Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Apabila Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizatnya kepada Fir'aun, di mana mukjizat ini menghairankan Fir'aun. Mukjizat bukannya sihir. Adapun sihir dibuat oleh orang yang belajar ilmu sihir. Mukjizat ini adalah kurniaan daripada Allah. Selepas Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya kepada Fir'aun, lalu Nabi Musa berkata kepada Fir'aun bahawa yang menurunkan mukjizat ini ialah Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Macam tahulah bahawa ada yang menguasai langit dan bumi ini, iaitulah Allah. Firman Allah Ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. An-Naml ayat 14. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Orang-orang kafir dia mengingkar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kerana jahat dia, semata-mata kerana sombong dia, padahal hati kecil dia percaya bahawa ada yang menguasai alam ini. Percaya. Dalilnya Fir'aun bila kena selang air, dia tak boleh nak nyawa, tak ada alat pang dah. Dia berasa tak ada alat pang dah, dia nak hidup, maka dia mengaku bahawa dia beriman, dia percaya kepada Tuhan yang diberitahu oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya manusia ni hati kecil dia percaya. Artinya manusia ni hati kecil dia percaya bahawa ada Tuhan yang menjadikan alam. Orang-orang etis di zaman kita, orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, bila dalam kecemasan, bila dalam keadaan tak ada orang dah yang boleh menyelamatkan dia, yang boleh tolong dia, pada masa itu dia mesti kembali kepada Tuhan yang menjadikan alam ini. Ini adalah fitrah manusia. Orang-orang musyrikin Mekah mengaku bahawa adanya Tuhan yang satu menjadi pencipta alam ini, seperti dinyatakan di dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Luqman ayat 25. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kalau kita tanya mereka, siapa dia yang menjadikan langit dan bumi? Semuanya jawab Allah. Semua mengaku bahawa yang menjadikan langit dan bumi ialah Allah. Ini adalah fitrah manusia. Hatta orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy pun mengaku bahawa ada Tuhan yang menjadikan alam ini. Inilah dia yang dikatakan tauhid rububiyah. Adapun yang menjadi pertentangan dengan golongan musyrikin di setiap zaman sehingga kiamat ialah tauhid uluhiyah. Dah, kalau orang kafir mengaku Tuhan tu ada, pasal apa duk berlawang dia? Pasal apa Nabi Nuh berlawang dengan orang kafir? Nabi Ibrahim berlawan dengan orang kafir? Nabi Musa berlawan dengan orang kafir? Nabi Muhammad berlawan dengan orang kafir? Kita percaya Nabi Muhammad ni pun berlawan dengan orang kafir. Pasal apa? Yang jadi berlawan, jadi gaduh tu pasal apa? Kalulah sekiranya semua manusia percaya bahawa Tuhan itu ada, yang menjadi masalahnya ialah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tidak menjadi masalah besar. Semua manusia percaya. Lepas tu dia jadi syirik pula. Yang jadi masalahnya ialah tauhid uluhiyah, yang menjadi maudhu', yang menjadi tajuk kepada dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Dengan makna tauhid uluhiyah ini, hanya Allah sahaja Tuhan yang sebenarnya disembah. Makna tauhid uluhiyah ni, Allah Ta'ala sahaja yang disembah, hak lain tak boleh sembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar
malaikat Allah. Hak lain karut berlaku. Kita tak boleh. Walaupun kalau orang tu dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, lepas tu hak lain ada lagi. Hak lain pada Allah Ta'ala pun ada lagi Tuhan. Ini tak betul. Jadi masalahnya ialah tauhid uluhiyah. Iaitulah pengakuan bahawa Allah sahaja Tuhan yang sebenarnya disembah, dicintai, dipatuhi perintahnya, ditumpu dan dipohon untuk mendapat segala kebaikan dan menolak sebarang malapetaka. Hukumnya sahaja yang layak dan sesuai. Ini makna tauhid uluhiyah. Di mana tauhid ini tidak terpisah juga dengan tauhid rububiyah. Di mana tauhid ini dia tak boleh bercerai tangga juga dengan tauhid rububiyah. Dengan makna bila kita percaya bahawa Tuhan yang menjadikan alam, Tuhan yang menguasai alam ini, Tuhan yang menyusun dan mengatur alam ini, maka tidak ada yang layak disembah malaikat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenar. Hak lain dia tak menjadikan alam. Oleh kerana itu maka dia bukan Tuhan. Hak lain dia tidak mengatur kejadian alam. Oleh kerana itu maka dia bukan Tuhan dan tidak layak disembah. Hukumnya tidak layak dipatuhi jika sekiranya tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi punca perselengkahan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul dengan orang musyrikin ialah tauhid uluhiyah. Perlu diketahui dakwah kepada tauhid uluhiyah inilah orang kafir marah. Kalau sekadar kita gaya Allah Ta'ala ni ada, ya ada, dia tak marah. Yang dia marahnya, mu kena rambak rumah tak kong mu. Ni yang dia marah. Mu kena rambak tak kong mu kena harang agak, mu kena harang judi, mu kena buang peraturan-peraturan manusia. Kena pakai hukum Allah Ta'ala. Ni sebab dia marah. Ni kita kena faham. Dan dalam tauhid inilah banyak orang kita terpesong. Dan banyak orang-orang kita tak tahu dalam tauhid ini. Jadi dia ingatnya sekadarnya mengaku Allah Ta'ala tu ada, habis kat tu. Dengan dia tidak tahu bahawa bila mengaku bahawa Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala yang menjadikan alam, hanya Allah Ta'ala yang layak disembah. Hak lain tak boleh sembah. Hanya Allah Ta'ala yang layak diibadat. Hak lain tak boleh kita buat ibadat kepadanya. Hanya hukum Allah Ta'ala yang layak kita patuh. Hak lain tidak seperti hukum Allah Ta'ala. Ini dia makna tauhid uluhiyah. Dan tauhid inilah yang menjadi punca perlawanan. Bukan berlawan saja, perang, peperangan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam dengan orang-orang musyrikin. Kita hari ini yang jadi maulid ada sampai apa-apa. Pasal apa? Tauhid uluhiyah tak ada. Ini dia. Kita belajar sifat, belajar nama Allah Ta'ala siapa dia, sifat Allah Ta'ala siapa dia, pengakuan dari segi uluhiyah Tuhan yang layak disembah, yang layak diabdikan diri kepadanya, tak ada dalam hati kita. Kalau ada pun keluk-kelih, longgar. Ini dia. Ini yang kita kena faham. Dan tauhid inilah tauhid yang ditanam oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Memanglah di zaman orang putih hari itu dia benar tauhid ni je. Tauhid belajar sifat, belajar tentang nama Tuhan, hak ni je dia benar. Tauhid larang dia, ni tak benar. Ni pucanya. Macam kita rekoh juga, bab jinayat, bab muamalat tu, tak ada, tak belajar. Bab tauhid uluhiyah dan rububiyah tak diajar kepada orang Islam. Ataupun kalau ada tu, makhum saja, bukan dihurai dan diterangkan secara detailnya. Dan menyebabkan mereka dikekalkan di dalam neraka. Artinya tauhid inilah juga yang menyebabkan orang kafir itu jadi kekal dalam neraka. Pasal tauhid inilah. Pasal dia tak percaya ke tauhid ini. Pasal tu dia kekal dalam neraka. Terdapat juga di kalangan orang-orang Islam yang tercebur ke dalam pegangan amalan dan tindakan yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Di kalangan orang yang mengaku Islam pun ada juga amalan, pegangan, tindakan yang bercanggah dengan tauhid uluhiyah, dengan niat-niat yang baik atau niat yang jahat. Sama ada niat baik ataupun niat jahat. Niat dia baik. Tambahnya tak tahu pula. Tujuan dia baik, tak ada apa-apa dia percaya ke Allah Ta'ala ni. Dia percayalah tujuan dia ambil peraturan-peraturan orang kafir ni. Pasal nak usul jadi orang Islam ni, kaya-kaya belaka. Niat dia baik tapi tak pakai. Niat dia baik tak pakai. Naik-naiknya dah, ulah-ulah kena hak komen. Tak ada apa. Niat dia baik, tujuan dia baik. Cuma dia tak pandai nak pilih buah. Tak pandai.
Ada anda buah molek yang buah komen ke tidak anda. Tak anda. Ada memang banyak orang yang jenis lagu ni. Dan banyak orang yang buat jahat ni. Niat dia baik. Kalau kita tengok. Orang melapor. Niat dia nak winakah ke anak bini dia. Bukan niat jahat dia tu. Niat dia baik. Cuma cara perbuatan dia tu tak pakai. Begitu juga orang minum arak. Niat dia ni nak susah tubuh dia. Dia kata niat dia baik. Tak ada apa-apa. Tetapi dasar dan prinsipnya tidak apa. Ataupun niat dia jahat. Ataupun memang niat dia jahat. Saja dia nak lawan Allah Ta'ala. Ini hak pasal jenis hak erti lah ni. Hak jenis hak erti, jenis hak tahu. Tapi dia langgar juga tauhid uluhiyah ni. Ni hak jahat. Ini memang niat jahat. Niat dia kan nak ke dunia. Kan nak ke benda tu, nak ke benda ni. Nak ke pakak tu, nak ke pakak ni. Walaupun bercanggah dengan tauhid uluhiyah, tak berdali. Ni hak jahat. Ni hak niat jahat. Daripada awal lagi niat dia tak pakak. Di mana kedua-duanya menafikan tauhid uluhiyah dan ubudiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-Anbiya ayat 25. Maksudnya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelummu, malaikat kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan malaikat aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan aku. Di mana ayat ini menjadi dalil bahawa dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ialah dakwah kepada tauhid uluhiyah, dan inilah yang menjadi punca percanggahan dengan golongan kufur dan jahiliyah. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Az-Zumar ayat 3. Maksudnya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Orang yang mengambil pelindung yang lain daripada Allah berkata, mereka ni berkata, kami tidak menyembah malaikat supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Orang yang sembah ke Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, kalau sembah tak kong, dia kata sembah Allah Ta'ala juga, cuma tak kong dia tukar siapa. Tak kong yang tukar menghampirkan kami kepada Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang sembah ke jin, ke iblis. Dia kata bukan apa ni, ikhtiar je. Kita minta dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala juga. Cuma dia ikhtiar je. Oleh kerana jin dengan iblis ini boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang duduk sembah ke manusia. Dia sembah ke manusia, seolah-olah dia dengan Tuhan ni tak ada hubungan langsung. Dia duduk berasa manusia tu dia yang jadi alat. Boleh berhubung dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menggunakan wasitah, menggunakan perantaraan. Akhirnya dia mengaku Allah Ta'ala tu ada. Begitu juga orang yang beramal dengan ilmu-ilmu salaf, kerana nak lebih dari atas dunia ni. Tak ada apa ikhtiar dia. Ikhtiar. Kita Tuhan Allah Ta'ala juga ikhtiar. Ikhtiar tak apa. Iyalah. Allah curi pun ikhtiar juga. Kita kena faham dalam masalah ini. Ikhtiar tu ikhtiar cara mana? Begitu juga umpamanya orang yang menazar kepada kubur. Dia menazar ke kubur. Bukan menazar Tuhan, menazar ke kubur. Dia kata tak ada apa-apa, kita menazar ke kubur. Niat ke Allah Ta'ala juga. Dia lekok kat tu. Dia lekok. Dia lekok dan dia berdalih dengan berbagai-bagai dalih. Dan inilah dia dalih-dalih yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin yang tercengang tentang dakwah ke arah tauhid. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ujab. Sad ayat 5. Maksudnya, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu perkara yang sangat menghairankan. Pasal apa yang Nabi Muhammad ni duk royak Tuhan saja? Padahalnya Tuhan tu bukan Allah Ta'ala saja. Ada lagi hak keliling dia tu. Tuhan lain-lain lagi. Hak orang tua kita ajar hari itunya. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Muhammad ni duk bawa benda lain. Benda lain pada orang tua kita bawa.
Yang kita dengarnya orang tua kita ni duduk ajarkan kita ni, kita sembah Allah Taala ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, pergi Mekah cukuplah. Tapi kok anda nak pakai peraturan mana-mana kau ambil di England ke, ambil di Rusia ke, ambil di China Komunis ke, ambil di Jepun ke, kok anda lah. Orang tua-tua kita pun tak ada apa-apa ya. Ini dia. Dan inilah syai'un ujab. Artinya mereka menganggap bahawa dakwah kepada tauhid itu sesuatu yang menghairankan. Kerana tak tahu tauhid uluhiyah. Firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Puak-puak ni dia sembah selain daripada Allah. Apa yang dia sembah tu tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat kepada dia. Dan kadang-kadang benda yang dia sembah tu pula nak jalan pun tak boleh, nak angkat tangan pun tak boleh, nak gerak pun tak boleh. Dia tukang usung pula, kena usung. Kena usung, tak ada apa-apa. Di mana tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi apa-apa. Yang dia sembah itu, pada hakikatnya, katalah hak dia sembah tu benda hidup umpamanya, yang boleh beri benda kepada dia, itu pun pada hakikatnya tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat pada hakikat yang sebenarnya, kerana segala-galanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain adalah kufur yang paling celaka, ditentang oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, dan mereka berjuang untuk menghapuskannya di setiap zaman. Syirik inilah yang paling jahat sekali. Allah Ta'ala pun mengaku, lain pada Allah Ta'ala pun mengaku. Dia merendahkan Allah Ta'ala, menjatuhkan martabat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyekutui Allah ataupun dengan menjadikan Allah itu ada sekutu yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Al-Maidah ayat 75. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Orang yang syirik dengan Allah, yang menyekutui Allah dengan sesuatu yang lain, orang ni masuk neraka. Haram bagi dia masuk syurga dan tempat duduk dianya dalam neraka. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik dengannya. Orang yang syirik dengan Allah Ta'ala tak ampun. Dan Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Orang buat dosa yang lain Allah Ta'ala ampun. Orang bunuh orang Allah Ta'ala ampun kalau dia bertaubat. Orang berzina walaupun 1000 kali, sejuta kali dia berzina, kalau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan penyesalannya, dengan keinsafannya, Allah Ta'ala ampun. Kalau orang tu makan riba, Allah Ta'ala ampun. Kalau dia bertaubat. Kalau orang tu dia buat zalim kepada orang, kalau dia minta maaf, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun. Tapi kalau orang tu syirik dengan Allah, menyekutui Allah dengan sesuatu yang lain, Allah Ta'ala tidak ampun. Orang yang syirik ni Allah Ta'ala tak ampun. Dan syirik ni mudah sungguh. Syirik ni lah mudah sekali. Mudah pada buat kerja lain lagi hak syirik ni. Syirik ni satu benda yang teruk, yang dahsyat, yang amat besar padanya, dan dia merupakan satu benda yang paling mudah, iaitulah perasaan yang ada dalam hati manusia yang menjadi pegangan kepada manusia itu, yang menganggap ada yang lain yang menguasai dia, yang menolong dia, yang diabdikan kepadanya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu daripada syirik. Dari syiriknya terlalu mudah, lebih mudah pada curi lagi. Rupa-rupanya yang mudah ni amat besar dosa ni, sehingga Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik dengan Allah selagi dia tidak kembali kepada Allah dan dia tidak buang syirik yang ada dalam jiwa dia.
Dia tak buang syirik yang ada dalam jiwa dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesiapa mati dalam keadaan ia melakukan syirik terhadap Allah, masuklah dia ke dalam neraka. Barang siapa yang mati, tak peduli siapa dia. Allah Ta'ala, Nabi sebut man. Man ni ialah perkataan yang umum. Man, sesiapa, tak kira siapa dia. Orang mana-mana, nama apa benda sekalipun, sesiapa yang mati dalam keadaan ia melakukan syirik, dia menyungutui Allah dengan sesuatu yang lain, dia masuk neraka. Allah ni masuk neraka, Nabi kata. Firman Allah Ta'ala, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu din. Fa'budu ma syi'tum min dunih." Az-Zumar ayat 11 hingga 15. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan seksaan hari yang besar jika aku derhaka kepada Tuhanku. Inilah dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, akan Allah aku sembah dengan hati yang ikhlas baginya agamaku. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka sembahlah kamu apa yang kamu mau, yang lain daripada Allah. Kalau mu berasa nak, kalau mu berasa nak, kalau mu degil juga, Allah pergi. Ini dia dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Artinya mengajak supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur, bukan kerana yang lain. Artinya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bulat kepada Allah. Yang dikatakan syirik itu ialah menyekutuai Allah dengan sesuatu yang lain pada uluhiyah dan rububiyahnya. Maka barang siapa menganggap mana-mana dari sifat-sifat itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah, maka ia telah melakukan syirik dengan Allah. Barang siapa yang menganggap mana-mana sifat ada, sifat-sifat itu ada pada Allah Ta'ala, yang dikata ada juga pada yang lain, bermakna dia telah menyekutuai Allah dengan sesuatu yang lain, walaupun ia pada masa itu beriman kepada Allah. Walaupun pada masa itu dia beriman kepada Allah. Oleh kerana itulah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, pernah berlaku gerhana matahari. Pada hari itu kebetulannya anak Nabi Ibrahim meninggal dunia. Jadi pada hari anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia, berlakunya gerhana matahari. Maka jadi hanga-banga lah di Madinah. Bising duduk cakap sama-sama orang ramai ni, mengatakan bahawa matahari ini gerhana pasal anak Nabi mati. Lalu Nabi pun pergi ke masjid, dan orang ramai pun berkumpul belaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dia tidak gerhana kerana mati seseorang ataupun kerana hidupnya seseorang. Ini Nabi bersabda. Dia tidak jadi gerhana kerana matinya seseorang dan kerana hidupnya seseorang. Bukan dengan sebab itu. Di mana ianya adalah dengan izin Allah, di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kematian itu mengumpulkan suatu kurniaan yang diberi oleh Allah kepada Nabi. Nabi dalam keadaan berduka cita, tapi bukan itu yang menjadi sebab gerhana matahari dan bulan. Ini kena faham. Inilah Nabi betul. Jadi Nabi kata, bila matahari dan bulan itu gerhana, maka kamu hendaklah mengingati Allah, dan Nabi telah mensunnahkan sembahyang sunat gerhana.
Iaitulah semayang gerhana matahari dan semayang gerhana bulan. Dan jangan ada pahaman-pahaman jahiliah. Sebabnya sah-sah lama sikit pada learning lah. Sah-sah lama sikit. Dia percaya ke Allah matahari ni makan benda. Jadi dia ambil kayu lah. Yang katok batang kayu. Yang katok tank suruh lepas. Ini semua adalah pahaman yang karut. Pahaman tak betul. Sakit baki Hindu. Masih ada lagi. Dan kita kena buang. Ini adalah syirik pahaman yang seperti ini. Dan bila berlaku gerhana, kita semayang. Kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kepada Allah. Begitu juga dalam perkara yang berhubung dengan peraturan-peraturan alam ini. Hujan, kemarau, adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Cuma adalah berlaku sebab. Kalau orang tu dia percaya, pasal dok jadi hujan ni, pasal tekanan ni, udara ni, sebab ni. Dia yakin benda tu. Macam Allah Ta'ala juga. Maka dia syirik dengan Allah. Dia telah menyebutui Allah dengan sesuatu yang lain. Kita kena sedar syirik zaman ni, syirik moden. Syirik cara moden yang kita kena hurah. Syirik cara baru. Yang kita duduk belajar ni adalah kitab tauhid ni. Duduk belajar ni tahu acok. Acok orang tak tahu kan ni. Tak ada orang tahu acok ni. Ada jarang. Kalau ada lagi tu hak game no lah tu. Kalau ada lagi. Itu juga semoh-semoh ni tak ada dah. Contohnya, dia ada pula semoh kasih baru dan acok kasih baru. Iaitulah memuja makhluk yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bila kita menganggap mana-mana sifat itu, sifat-sifat Allah itu ada pada sesuatu yang lain, bermakna berlaku syirik. Walaupun ia pada masa itu beriman kepada Allah. Walaupun di dalam hatinya ada beriman kepada Allah. Seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Yusuf. Maksudnya, dan tidaklah beriman sebahagian besar daripada mereka malaikat dalam keadaan mempersekutukan Allah. Banyak orang dia beriman kepada Allah. Dalam dia beriman kepada Allah ada syirik. Dia menyebutui Allah dengan sesuatu yang lain. Dan berhubung dengan syirik ini, dengan cara detail dan tafsirnya akan kita hurai pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam.